An Mus'ab ibn Sa'ad an abihi radhiyallahu anhuma annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada ayahnya, bahwasanya beliau merasa dirinya mempunyai suatu kelebihan daripada para sahabat yang lain yang di bawah beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja Allah menolong umat ini dengan doa orang-orang yang lemah, dengan salat mereka dan dengan keikhlasan mereka. Dengan doa mereka, dengan salat mereka, innama yansurullahu hadhihi al-ummah bi dha'ifiha. Hanya saja Allah akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah di kalangan kita. Macam mana Allah Ta'ala tolong? Allah Ta'ala tolong dengan bida'watihim, dengan doa mereka, doa daripada orang-orang yang lemah. Maksud orang-orang lemah ni orang susah, fakir, miskin, orang-orang yang tak mempunyai apa-apa, kefakiran. Dan maksudnya dia ni orang termasuk orang-orang yang dalam kefakiran, dan juga orang-orang yang mungkin lemah dari pelbagai sudut. Ada aja kelemahan-kelemahan dalam hidup dia. Maka orang-orang lemah di sini, oleh kerana mungkin keikhlasan mereka tinggi kepada Allah, maka dengan doa mereka, dengan sembahyang mereka, dengan ikhlas mereka, Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Jangan pandang kata dengan segala kemewahan, dengan segala apa yang kita ada, kita hebat. Kadang-kadang mungkin doa daripada orang-orang tua yang susah. Kadang-kadang mungkin doa daripada budak-budak tahfiz. Kadang-kadang mungkin doa daripada kanak-kanak kecil yang mereka ini lebih ikhlas. Budak-budak kan dia faham apa? Dia janji kita bagi makan kat dia, dia boleh makan, pakai, dia syok. Budak-budak duduk di tahfiz kecil-kecil, 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Mereka ni mau bukan duit banyak, mereka bukan faham pegang duit banyak-banyak. Kalau kita bagi banyak-banyak pun dia tak tahu aku nak pergi beli apa tak? Kecuali memang dia dah besar, dah hidup. Kita kira umum lah, secara asasnya budak-budak dia tak main peringkat yang besar, dia tak faham duit banyak-banyak. Hang bagi pi, kalau kata dia besar pun baru darjah 5, darjah 6, cerdik. Baru darjah 5, darjah 6. Ada dekat dia, dia boleh perhabis. Mungkin dia boleh habis 100-200, 1000-2000. Tapi kalau 10,000 dia tak tahu macam mana nak perhabis. Maknanya secara basicnya kita boleh faham, budak-budak ni dia tak tahu nak guna apa. Kalau kat kita 1 juta kita boleh habis 1 saat. Yang dah dewasa kita faham apa kerja kita boleh buat. Maka mereka ni terdiri daripada budak-budak, kanak-kanak kecil, duk mengaji sekolah-sekolah, yang sekolah rendah, budak kecil-kecil ni kadang-kadang lebih ikhlas. Kadang-kadang kita pergi bagi doa kat pakcik lah, minta pakcik sembuh penyakit, minta pakcik ni ada Allah Ta'ala bantu. Mereka pun angkat tangan, ya Allah tolonglah. Selalu saya pesan, kalau ada masalah mai bisik di telinga kita, jangan takut dengan saya. Saya masa mengajar saya garang dan saya memang tegas. Tapi kalau tuan-tuan ada masalah, habis-habis semayang saya pergi, Ustaz saya ada masalah, tolong Ustaz, bagi nama sikit apa ke. Tiap-tiap hari saya pesan dekat pelajar-pelajar di madrasah saya, tiap-tiap hari mereka akan buat solat hajat. Tiap-tiap hari mereka akan baca Yasin, mayang hajat, doa. Khususnya kita akan doakan kepada mereka yang menyumbang kepada madrasah khusus. Tapi tak sumbang pun, dia boleh sumbang doa pun tak apa. Tabung daripada madrasah. Tuan-tuan tolaklah sama mayang ni jalan depan buat dia tahu lah. Tabung main depan mata, lepas ni nak buat ribut kontrol dekat bawah tu. Lepas tak buat duit dia bunyi ten dia bunyi. Tolak-tolak lah nampak tabung jalan, dia pun khusyuk lebih daripada tak nampak ada tabung jalan kan.
kita boleh bagi sumbangan. Bukan apa, kita bukan sekadar nak kutip, tapi kita bagi peluang kepada orang yang kadang-kadang dia tak terasa, tapi bila tabung mai depan dia, habis-habis dia tak boleh bagi. Ada orang lain kot boleh bagi, tolak, bagi kat orang lain. Sampai saya pergi di satu masjid, bukan satu lah, banyak masjid, untuk khutbah Jumaat. Mereka pesan, Ustaz, sekali lagi Ustaz duduk atas mimbar, Ustaz pesan dekat mereka, di antara adab ataupun bila mai di masjid, bukan waktu khutbah Jumaat, lain daripada waktu khutbah Jumaat, antara azan dan sebagainya, tolonglah ataupun lepas daripada balik daripada masjid, habis sembahyang Jumaat, tolonglah nampak sama tabung-tabung masjid. Sehingga kan saya pernah buat satu tajuk khutbah Jumaat, tajuk dia syurga 46-48 ringgit. Tajuk nama khutbah tu syurga 48 ringgit. Apa dia syurga 48 ringgit? Nak dapat syurga takkanlah dengan hanya 48 ringgit. Macam mana 48 Ustaz kira? Jumaat mai seminggu sekali RM1, 10 bulan RM40, tambah lagi 2 bulan RM8. Takkan RM48 nak beli syurga kan? Murah macam tu ke syurga? Dia punya nilai hanya RM48, sekali mai RM1. Tak padan. Tuhan bagi kat kita rezeki berlambak. Yang kita infak tak padan dengan apa yang kita dapat. Maka sepatutnya bagi orang yang berakal, bagi orang yang ada iman, bagi orang yang ada ilmu, dia sedar kata rezeki yang Allah bagi kena bagi banyak. Anfiq, bagi tu Nabi kata dalam satu hadis, unfiq alaik, kamu akan diberikan oleh Allah. Kadang-kadang kita tak ada nak bagi duit, kita boleh bagi dengan doa. Kita tak boleh bagi dengan doa, kita boleh bagi dengan tenaga, dengan idea dan pemikiran. Baru ni saya pergi satu tempat, satu hamba Allah, dia buat tabung. Dia bagi tabung dekat madrasah kami. Dia kata, Ustaz, lah ni orang duk ubah style baru. Tabung drive-thru. Bukan dekat beli makan je drive-thru. Di seberang ada nasi kandak drive-thru. Nasi kandak Usin, terkenal di Sungai Petani, di bawah syarikat Hasani. Daripada dekat highway Sungai Dua tu, nasi kandak pertama di Malaysia, nasi kandak drive-thru. Boleh main dengan kereta tu macam main jalan, bukan pergi Kentucky je boleh drive-thru. Ni terbarunya dia buat apa? Tabung buat drive-thru, sambil ikut jalan berhenti, duduk tepi-tepi jalan, pam. Kata, nanti saya bagi satu, kami buat depan madrasah. Loh, ada orang buat duit. Rupanya tak terfikir macam tu selama ni. Selama ni orang main, Assalamualaikum, isi borang apa, orang nak cepat nak. Dia pun lalu-lalu, dah tabung drive-thru. Saya baru ubur 2-3 hari je. Ada dia orang dah ubur. Masya Allah. Rupanya manusia nak infak atas muka bumi ni ramai. Lebih-lebih lagi dalam Ramadan ni orang berebut nak bagi infak di jalan agama Allah. Maka peluang-peluang yang ada ni jangan kita lepas. Sebab apabila manusia ni banyak bersedekah, ketika tu dia dekat dengan Allah dan doanya mustajab. Tuan-tuan amal macam mana tau? Dengar saya abang. Setiap kali tuan-tuan nampak tabung, tuan-tuan bubuh, tak banyak pun sikit, tak sikit banyak. Kalau tak dapat banyak, boleh lagi banyak. Bila kita bubuh tuan-tuan, angkat tangan, ya Allah, berkat aku bagi sedekah ni ya Allah. Tak angkat tangan pun dalam hati, ya Allah, berkat aku bagi sedekah. Mau apa? Minta. Sebab Tuhan kata, ud'uni astajib lakum, minta akan ku perkenankan. Nak apa? Minta. Ya Allah bagi aku sihat. Bubuh bulan-bulan Ramadan, ya Allah lah mati, ya Allah bagilah Lailatul Qadar ke aku tahun ni, ya Allah. Minta. Tuhan suruh minta. Tuhan suruh kita diman balik, diman dengan pemberian daripada Allah setelah mana kita bagi. Tak salah. Tapi yang jadi salah, kita diman macam-macam tapi kita tak mau bagi. Itu yang jadi masalah. Maka ni di antara kebaikan demi kebaikan yang boleh kita buat. Lagi satu, masjid ni kita dekat kursi tu ada tabung soalan. Tiap-tiap hari tolong tulis soalan. Kalau tuan-tuan mai awal masjid, ada soalan, tulis. Dan insya-Allah lepas saya baca satu hadis, saya akan baca soalan tuan-tuan. Takkan hidup di dunia tak ada masalah kot.
takkan tak ada satu benda yang boleh kita kongsi dengan orang lain. Mudah-mudahan dengan masalah kita, saya bukan baca tuan-tuan, bukan tulis nama apa semua, tulislah ada satu hamba Allah dia ni macam ni, apa jalan penyelesaian dia. Mudah-mudahan dengan apa yang kita huraikan nanti membantu orang-orang yang bermasalah ini. Saya pun tuan-tuan infakkan masa dan tenaga saya untuk saya nak bantu tuan-tuan dengan niat di hati saya. Mudah-mudahan Allah bantu hidup kita pula. Betul ya? Kita ni kalau tanpa bantuan daripada Allah, siapa kita tuan-tuan? Sebab tu kita dengan sebuah hadis pada hari ini, di mana disuruh kepada kita apabila kita berjumpa dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang kanak-kanak, terdiri daripada manusia-manusia golongan asnaf dan serba-serbi kelemahan, kita pergi bagi infak, kita minta doa dekat dia. Mudah-mudahan ni Nabi abang, innama yansurullahu hadhil ummah, hanya sahaja Allah akan tolong umat ini, yakni umat Nabi Muhammad, bidha'ifiha, dengan orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Tolong macam mana? Bida'watihim, dengan doa mereka, minta daripada doa kat kita, wasalatihim, dengan sembahyang mereka. Maka beruntunglah kalau kita boleh membantu orang-orang susah ni untuk sembahyang. Oi, baguslah. Doa insya-Allah hujung tahun ni dengan resminya kita akan buka kita punya pondok. Sekarang sedang giat di Kampung Permatang Pasir, balik pulau. Pondok pertama dalam pulau di Pulau Pinang. Yang akan menempatkan warga emas, orang-orang tua-tua yang akan pergi duduk mengaji. Dah berdaftar pun banyak berlambak ni, sampai tak tahu siapa yang boleh masuk. Dan insya-Allah fasa pertama ni berjaya, semua masuk penuh, kita akan bina bangunan lain pula untuk kita bina pula. Sekarang ni ada 40 pintu, 20 pintu dah siap, 20 pintu 80%, 20% lagi tak siap. Nak plaster apa gagal sikit-sikit, siap 40 pintu. Tuan-tuan boleh bantu buat macam mana? Belilah pondok tu. Satu pondok harga dia 18,000. Tuan-tuan beli, tuan-tuan wakaf. Nanti saya bagi makcik-makcik tu duduk, makcik ke pakcik ke, suami isteri ke siapa, dan jadi depan ni orang susah, pergi duduk di situ belajar agama. Saya punya cadangan 1,000 orang golongan asnaf akan duduk di situ, belajar percuma, makan percuma, minum percuma, kitab percuma, semua percuma. Saya punya cadangan. Tapi saya fikir balik, saya duk bela budak-budak tahfiz 450 orang pun 10,000 sebulan. Nak bela makcik-makcik ni semua kat 1,000 orang, berapa ratus ribu saya kena cari sebulan. Takkan saya nak kena pergi kerja kontrak, pergi cari duit, betul balik bela mereka. Pakat-pakat lah seorang sikit. Duit tuan-tuan bulanan dapat gaji umpamanya, bagi zakat umpamanya, bagi sumbangan, buat wakaf dan sebagainya. Yang nak duduk bukan siapa, yang nak duduk warga yang duduk, masyarakat yang duduk dalam Pulau Pinang yang susah-susah. Mudah-mudahan, saya bukan YB. Kalau saya YB senang, bulan-bulan ni ada peruntukan masuk ya. Senang ada tempat kita dia, channel masuk ya. Tapi dah kita ni faham-faham lah, kita pun bukan macam tu. Jadi kita pun nak minta ni, duduk menadah minta orang, bagilah seorang sikit. Saya pun bukan nak duduk lama, tak apa hari kita pun jalan ni. Lepas kita jalan, kita dah buat satu jasa untuk umat Islam dalam negeri Pulau Pinang. Tinggal generasi akan datang, mereka akan jaga madrasah tu, mereka akan bimbing masyarakat-masyarakat yang susah. Mudah-mudahan berterusan sampai hari kiamat. Siapa dapat saham, kita dapat saham. Sebab kita tak ada pilih mai color apa kan, parti politik apa kan, mau nak mengaji, mai duduk. Nak mengaji ya mai duduk. Kan? Ataupun yang bujang-bujang, yang bini dah mati dah, nak duduk laki bini boleh lah, tapi kena duduk satu pondok. Kalau ada rezeki boleh apa, belilah pondok tu. Kalau tak ada rezeki, kena buktikan kata dia susah, baru kita akan bagi dekat dia. Dia boleh duduk suami isteri ke, ataupun duduk kawan-kawan dia 2-3 orang. Kita sedang bina pondok-pondok kayu di atas bukit. Termasuk yang latest, kita dah bina 7 pondok kayu. Kita dapat rumah-rumah lama yang orang nak buka, dia tak orang pakai, kayu-kayu tu kita ambil, kita bina, kita buat pondok di atas bukit, lereng bukit. Ada jalan semualah, ada rezeki nanti pergi tengok. Dan kita duk siapkan sekarang dinding dengan dengan lantai.
untuk nak bubuh lantai. Pondok dah siap, tinggal lantai dengan dinding je. Saya kira-kira hari tu, wih, kat 10,000 dia punya plywood saja nak beli. InsyaAllah, rezeki tak apa. Yang penting saya iklankan, yang penting saya bagi tahu pada orang ramai. Akan ada manusia yang tampil rezeki, bukan saya nak duduk, orang lain nak duduk. Dan akan ada manusia yang Allah gerakkan hati dia untuk dia nak infak. Tapi yang penting maklumat tu kena sampai pada orang ramai. Betul tak? Akan datang mudah-mudahan kita bantu. Dak duduk dalam Pulau Pinang, abang kat mana depa nak pergi duduk makcik-makcik ni? Tuan-tuan cuba bagi tahu dekat saya, di mana ada tempat pusat orang buta yang khas untuk orang Islam? Ada? Tak ada. Mudah-mudahan tempat ni kita boleh tempatkan makcik-makcik, orang tua-tua main duduk belajar, habiskan sisa-sisa umur mengaji agama, dengan cukup waktu pergi semayang 5 waktu, lepas tu buka kitab tak faham, mata tak nampak, tak apalah, janji telinga dengar, pergi duduk buat amal ibadat, habiskan masa mereka dengan ibadat. Sebab ending Tuhan tengok kita punya hidup adalah ending, penghujung al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu dipandang oleh Allah tengok penghujung. Pagi tadi saya hurai panjang pada subuh. Last, hang baik lah ni pun, hang semayang lah ni pun nak tengok last sebelum mati hang semayang ke tak? Mudah-mudahan penghujung tu dengan ibadat. Mudah-mudahan penghujung itu hidup dengan ilmu dan amalan. Ni mai hujung-hujung rumah, siapa pun tak ada, buka televisyen, tengok Hindustan, tengok drama, tengok hantu, tengok gelak. Macam tu. Betul tak Pak Haji saya? Ada tak makcik-makcik dulu tu? Duk ikut drama bersiri daripada drama Korea lah. Petang-petang duduk buka televisyen, tengok Korea, tengok apa lagi? Apa lagi benda bersiri? Apa tu? Indonesia. Drama bersiri berapa ratus ke? Tengok makcik ni petang-petang buka. Seronok tengok. Damai rumah dah perambat pi kubur duk panggil tengok drama lagi ke makcik? Allahu Akbar. Ni bukan time tengok drama. Ni adalah masa untuk habiskan dengan ilmu dan amalan. Hidup dah lama dah dengan dunia. Sekarang ambil masa lebih sikit untuk akhirat. Dah. Jadi mudah-mudahan orang ni tuan-tuan, bila dia pahit ni orang-orang susah ni, kita bantu dengan kita doa mereka, dengan keikhlasan mereka, dengan semayang, dengan amal ibadat mereka, Allah bantu. Allah bantu kita, Allah akan tolong kita dengan doa, dengan juga dengan amalan yang mereka buat. Jadi insya-Allah kita dah faham dah. Cari bila jumpa orang susah, tak banyak tengok dia ni nampak punya susah. Cik, Assalamualaikum, ambil RM5, doakan saya macam mana, bagi saya selamat, bagi saya. Tak mana-mana pun tuan-tuan boleh bagi. Tak mana-mana pun. Janji orang tu memang orang susah. Tuan-tuan tengok, nak ambil RM10, nak bagi banyak, tak ada RM10 dah. Makasih dah. Tolong doakan saya dah. Abang ada suruh dia doa. Takut dia terlupa nak doa. Doa dia mustajab di sisi Allah. Sebab dia orang susah. Okey? Tapi tuan-tuan kena tengok. Saja saya nak abang, di beberapa tempat ada orang yang dia bukan orang susah, tapi dia saja syok nak pergi duduk kali dengan orang susah. Saya dapat maklumat daripada pusat urus zakat, ada di kalangan masyarakat kita di mana mereka ni makcik-makcik yang duduk keliling-keliling masjid-masjid, tak payah abang lah nama masjid, lepas dia duduk ramai-ramai tambah bulan puasa raya-raya ni, lepas dia duduk berimpun ramai-ramai. Orang ingat dia panggil gelandangan. Tuan-tuan, hari tu masuk dalam televisyen, saya sendiri dengar berita di Kuala Lumpur, ada di lorong apa ke, bukan di Chowkit ke, di mana lorong apa tu, lorong Haji Taib ke apa, tak ingatlah, lebih kurang tu lah. Di situ ada gelandangan. Bila temu ramah dia pergi pemberita pergi pukul 12, pukul 1 pagi, rupa-rupanya yang betul-betul gelandangan yang ada beratus-ratus orang ni ada 2 orang, ada satu makcik dengan ada satu pakcik, betul-betul tidur atas kotak, memang betul orang susah. Lain pada tu semua ada rumah tapi syok mai, kerja tak mau buat, duduk buat. Satu lagi yang Pakistan tu, mai kutip-kutip, betul ke tak betul kita tak tahu. Pihak masjid kata dah bagi dah minggu sudah, minggu ni tak payah lah kot. Nah, kita ada ni untuk madrasah, untuk apa-apa. Oh, dia marah kat pengurusi masjid, dia marah kat juga. Ini apa-apa kan dia maki macam-macam. Ni na'udzubillah, mudah-mudahan tak ada. Yang ni lah, bila ada jenis-jenis yang macam ni, akhirnya madrasah yang betul-betul memerlukan kepada bantuan, orang tak mau bagi, orang serik, orang kata apa ni, bohong, semua orang dah menipu orang. Ini na'udzubillah.
Yang kita nak pasti betul-betul, biar orang tu betul-betul susah dan memerlukan. Sebab kita apa? Kita nak doa daripada orang-orang yang susah. Mudah-mudahan Allah makbul dia punya doa dan Allah tunaikan hajat kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita buat tu tidak bercanggah dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah Nasir akan datang esok pagi, kita sambung lagi dengan hadis yang ke-164. Wallahu a'lam.